Baik, malam ini kita baru saja mendapat satu berita, berita yang mana saya dapat dikala malam pun dah tengah malam dah ni. Sepatutnya waktu ni waktu tidur kan. Tapi disebabkan berita ni sangat penting, jadi saya rasa saya perlu buat tutorial. Saya record sekejap untuk membantu semua untuk mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap yang kedua yang lebih tegas yang diambil oleh pihak berkuasa. Jadi apakah yang saya masukkan? Saya baru saja dapat dan saya nak kongsikan kepada semua apakah yang sedang berlaku. Bagaimana saya baru dapat saja berita daripada awal ni, PKP fasa kedua, perjalanan dihadkan tidak lebih 10 km. Berita Astro Awani 1 April 2020 pada jam 11.22 malam ini. Dan saya baca sikit, jangan terkejut jika anda ditahan di sekatan jalan raya, diminta menunjukkan kad pengenalan dan diarah untuk berpusing balik. Anda mungkin telah melangkaui jarak perjalanan 10 km yang dibenarkan dalam fasa kedua PKP yang berkuat kuasa hari ini. Jadi inilah warta kerajaan yang telah dikeluarkan, di mana kalau kita nak keluar untuk beli barang keperluan harian ke, nak beli makanan ke, rawatan dekat klinik ke apa ke, mestilah dihadkan atau perjalanan kita tu tak boleh lebih daripada 10 km daripada kediaman kita ataupun tempat di mana kita berada pada hari ini, ya. Jadi untuk beli barang ke apa ke, disebutkan dalam warta itu untuk membeli barang keperluan harian, ubat-ubatan atau makanan tambahan, pergerakan yang dibenarkan hanya untuk radius tidak lebih 10 km dari kediaman atau ke mana-mana tempat yang paling berdekatan dengan kediaman. Jadi maksudnya apa kat sini, kita kena tahulah radius 10 km tu sejauh mana. Jadi malam ini dalam kesempatan yang ringkas ni, saya nak tunjukkan kepada semua bagaimana caranya untuk kita mengetahui radius radius 10 km tu. Jadi saya nak tunjukkan kepada semua. Kita akan pergi kepada website ini, mapdevelopers.com/drawcircletool PHP, ya. Jadi dekat sini kita boleh tengok adanya satu aplikasi yang kita boleh tengok. Kita boleh set siap-siap 10 km radius dan kita letakkan alamat kita. Sebagai contoh, saya letak satu alamat, Taman Melaka Baru. Zoom to address. Okey, zoom ke address itu. Dia tak terus pergi terus kepada tempat itu. Jadi masing-masing tahu kat mana tempat tinggal. Dia boleh beritahu. Saya tengok setakat yang saya cuba, dia tak pergi terus kepada alamat kita yang sebenar, tapi dia memberikan di kawasan yang berhampiran. Jadi kita kena zoom. Macam nak zoom, kita boleh scroll, tetapi tengok tu dia tulis use control and scroll. Jadi kena tekan control dekat keyboard dan juga kita scroll, ya. Kita scroll, kita carilah taman atau di mana tempat kita tinggal. Saya ambil contoh, kita tinggal dekat Taman Tasik Utama. Kalau lebih spesifik lagi, kita pilihlah rumah kita, Jalan TU37 contohnya lah, Jalan TU37, dan ini rumah kita. Jadi sekarang kita nak buat, sudah ada. Bila kita klik je, dah tak tekan control, ya, kita dah tak tekan control, dia tak akan pergi zoom in atau zoom out. Kita tekan klik, dia akan terus pergi kepada titik tengah untuk radius 10 km. Dan kita pergi zoom out. Jadi bila kita dah zoom out, kita akan dapat melihat kedudukan ataupun 10 radius yang dimaksudkan. Baik, adakah ini tepat? Saya pun dah buat satu semakan. Jadi kita buatlah contohnya, katakan kalau tunjuk di dalam peta ini, kita boleh pergi sejauh mana ni? Sejauh
air molek, contoh air molek, ataupun kita pergi kampung kubu. Jadi untuk kita nak mengesahkan kita boleh sampai 10 km ke kampung kubu ni, kita pergi ke Google Map. Google Map, ya. Dan di situ kita buat tempat kita tadi. Tempat mana saya letak tadi? Saya mula tak ingat dah. Tengok balik di Jalan TU37, Taman Tasik Utama. Taman Tasik Utama. Okey, dah jumpa dah. Taman Tasik Utama, Taman Tasik Utama. Jadi dekat Taman Tasik Utama, di sini kita pergi direction kita. Kita nak pergi ke mana tadi? Tengok balik ke mana yang kita nak pergi tadi. Saya nak pergi ke Kampung Kubu. Kita buat Kampung Kubu, Kampung Kubu. Kampung Kubu Melaka. Dekat sini kita boleh tengok jarak perjalanan kita adalah sekitar 11.9 km. Yang ini perjalanan, ini bukan radius. Bermakna kalau radius tu jarak lurus, tapi untuk kita pergi ke satu tempat ke satu tempat ni, kalau ikut Google Map, dia sudah ikut kepada apa? Dia ikut kepada kita punya laluan jalan raya lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau ikut Jalan Tun Hamzah ni, daripada dari Taman Tasik Utama pergi ke Kampung Kubu adalah sejauh 11.9 km. Jadi sebenarnya lebih sikit. Untuk keselamatan kita, kita pergi balik kepada radius yang kita ada. Kita jangan ikut kepada radius paling hujung lah, sebab kebarangkalian ia ada lebih sedikit daripada 10 km. Kita ambil contoh, kita pergi ke Bukit Katil. Bukit Katil, pergi Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin. Kita pergi ke Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin. Dari Taman Tasik tadi kita pergi ke Sekolah Kebangsaan. Okey, jadi sekarang dari Taman Tasik Utama ke Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin. Jaraknya ialah 7.5 km. Kita boleh tengok kat sini, boleh tengok dekat sini jarak perjalanan. Jadi ini adalah jarak yang selamat, 7.5 km di bawah radius 10 km lagi lah, masih dalam radius. Tapi sekarang ni persoalannya, adakah kita yang dibenarkan pergerakan dalam 10 km radius ini tidak pergi ke tempat sejauh itu kan? Daripada Aikeroh nak pergi sampai dekat dengan Bandar Ilia atau Ujung Pasir, yang itu nampak macam tak logik lah. Sedangkan kita dibenarkan untuk keluar, untuk beli barang-barang keperluan harian, dan juga untuk rawatan ataupun ada benda yang penting. Jadi sebagai peringatan lah pada saya dan juga yang lain, kita dibenarkan untuk pergi 10 km radius dalam urusan-urusan yang dibenarkan sahaja, dan kita berjaga-jagalah. Kalau dengan kita mengikut kaedah yang saya tunjukkan ini, kita dah tahulah 10 km radius tu sejauh mana, dan kita ambillah radius yang lebih rendah lagi supaya kita tidak melanggar peraturan dalam PKP tahap kedua ni. Dan sudah tentulah barang-barang yang nak dibeli dan sebagainya itu tidak jauh daripada kawasan kediaman kita. Jadi stay safe, duduk di rumah, dan jika ada keperluan keluar, kita keluar dengan mengikut perintah pihak berkuasa. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih.